Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bihudurina wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ahlus samawati wal aradina alaihi wa ajri ya rabbi lutfakal khafifi amri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah berpisah kita juga kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih melayani kita dengan rahmat daripada Allah. Masih lagi kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan, bersama-sama berkumpul dengan satu tujuan, berperjalanan di dalam menuntut ilmu, seperti mana yang disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam rangka perjalanan dan tujuan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Di dalam riwayat disebutkan salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memperjalankan dia di atas perjalanan menuju kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain disebutkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mempermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan nikmat ini kepada kita. Dah sebulan berhenti pengajian. Sekarang kita sambung kembali di dalam membicarakan perkataan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid, atau kitab terjemahan ini iaitu terjemahan kepada Risalah Adab Sulukil Murid yang diberi nama oleh penterjemah Ustaz Abu Zahra hafizahullah ta'ala. Beliau menamakan Tuhfatul Murid. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masarul abd, ataupun perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan at-turuq ilallah ka'adadil anfas. Perjalanan menuju kepada Allah itu banyaknya seperti mana hembusan nafas. Ka'adadil anfas. Wa turuq ilallah, perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu perjalanan yang penuh dengan konak dan duri, penuh dengan ujian.
Karena itu berperjalanan menuju kepada Allah bukan sesuatu perkara yang mudah. Bukan sesuatu perkara yang mudah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa hadainahu najdain, kami telah memberikan dua jalan kepada mereka, sama ada tariqul khair wa tariqul syarr, perjalanan yang baik, perjalanan yang buruk. Diberikan ikhtiar kepada seorang hamba, namun di dalam perjalanan seorang hamba penuh dengan orak duri ujian. Kerana syaitan ataupun iblis telah bersumpah kepada Allah bahawa dia akan memastikan setiap daripada anak Adam akan tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ketika mana diminta oleh beberapa daripada para muridnya untuk menuliskan beberapa panduan di dalam perjalanan menuju kepada Allah, maka beliau menuliskan risalah Adab Sulukil Murid yang kita telah bahaskan mukaddimahnya pada pengajian yang lalu. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada fasal yang pertama daripada fasal adab berperjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad satu persatu. Tabaan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di gambar makam, kita gambar makam. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad seorang yang sudah berperjalanan. Seorang guru yang mursyid ialah guru yang sudah mengambil sebuah perjalanan menuju kepada Allah melalui liku-liku perjalanan. Kemudian baru dia kembali kepada awal perjalanan untuk mendidik para murid ini dari sudut pengistilahan sufiyah. Tasawuf yang khusus. Tasawuf yang umum boleh juga diartikan dengan setiap daripada satu persatu irsyadat. Umum dan khusus dari ilmu tasawuf tetap memerlukan seorang guru. Di dalam membicarakan tentang perjalanan menuju kepada Allah, cara-cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat daripada kehidupan adalah untuk menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ihsan ialah engkau beribadah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tak mampu menyaksikan Allah, fa innahu yara, sesungguhnya dia Allah menyaksikan. Ini tujuan beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud, dan sembahlah Tuhan Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga mana sampai kepadamu yakin. Beberapa para ahli tafsir mengertikan yakin dengan pelbagai daripada penafsiran. Ada di antaranya menyebutkan yakin yaitu kematian, ada yakin yaitu musyahadah, yaitu bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah sebuah proses. Hidup adalah sebuah proses di dalam berjuang untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke hadrat Allah tidak berhenti. Sudah kalau kata pun sudah mencapai a'lal maqam, setinggi-tinggi maqam pun penghentian namanya pengakhiran seorang hamba. Kerana boleh jadi bertukar keadaan seorang hamba tadi daripada mungkin baik kemudian buruk, kemudian meninggal. Nasallallahu salamah wal afiyah. Al-muhim mengetahui liku-liku perjuangan. Maka dengan itu ditulis kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang dibahaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam fasal yang pertama. Dibabkan oleh penterjemah yaitu Al-Ustaz Abu Tahran radhiyallahu taala anhu di dalam faslun fi anna awwal at-tariqi ba'ithun qawiyyun wa innahu yajibu taqwiyatahu wa hifdhahu wa ijabatahu. Yaitu fasal pada menyatakan bahawasanya awal perjalanan seorang murid, seorang hamba menuju kepada Allah atau salik. Di dalam istilah tasawuf kita akan sering mendengar perkataan salik. Apa itu salik? Kita tengok syair-syair sufi salik. Salik ini berasal daripada perkataan salak yasluk. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, salik ini golongan yang berjalan, salak, yaitu isim fa'il daripada fi'il salak. Yaltamisu fiha ilman, untuk menuntut ilmu, maka Allah memperjalankan dia pada perjalanan menuju kepada syurga. Jadi ini yang diartikan dengan salik di dalam ilmu tasawuf, yaitu mereka yang salaka ilallah ataupun saqat, dikatakan yasluku ilallah, mereka yang mengambil perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia kata ini seolah-olah perbahasan khusus ini, saya pun tak faham apa Ustaz cakap salik-salik ini. Perjalanan menuju kepada Allah, setiap hamba berperjalanan menuju kepada Allah. Sama ada dia mengambil perjalanan yang khusus dengan tarbiyah seorang guru yang mursyid, thariqah tertentu, misalnya ini khusus, ataupun dia tidak mengambil apa-apa thariqah, dia tetap berperjalanan menuju kepada Allah. Hanya saja perbezaan kaum khusus, golongan salik yang khusus, dalam mereka ditarbiyah mempunyai seorang guru yang menunjukkan kepada mereka jalan dan liku-liku perjalanan, cara-cara beribadah, juga disiplin waktu di dalam menetapkan ibadah. Ini salik yang khusus, ahli thariqah, Ahmadiyah, Idrisiyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Naqsyabandiyah, Haqqaniyah, Cistiyah dan lain-lain jenis-jenis thariqah yang ada. Dia punya guru yang khusus menunjukkan. Jadi ini salik yang khusus. Juga salik yang umum ataupun orang-orang yang berperjalanan menuju kepada Allah yang umum, ke semua hamba Allah. Mereka berperjalanan menuju kepada Allah. Kita semua, setiap hari kita solat, ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Tidak terhenti melainkan dengan maut, dengan kematian. Kerana apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Aku. Baik, disebutkan perjalanan seorang murid, awal perjalanan seorang murid atau salik adalah dorongan yang kuat. Dorongan ini yaitu kehendak, bisikan. Ini dorongan yang kuat, dan dia wajib menguatkan, menjaga dan menerima. Dia wajib menguatkan, menjaga dan menerima. Menjaga apa? Menguatkan dorongan ini, yaitu kehendak ini. Menjaga dorongan ini supaya kekal ada di dalam hati. Menerima, kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Qala muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidis salihin fi darain amin Allahumma amin. Qala a'lam anna awwala at-tariqi ba'ithun qawiyyun yukdhafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahuthuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wa daril akhirah وعلى الإعراض عن الدنيا وأما الخلق مشغول به من عمارتها وجمعها وتمتع بشهوتها والاغترار بزخارفها وهذا الباعث من جنود الله الباطنة وهو من نفحات العناية والأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم وقد يقع بدون السبب والتعرض لنفحات مأمور به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون تعرض واللزوم الباب وحمق وغباوة كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات على فتعرضوا لها ومن أكرمه الله بهذا البائس الشريف فليعرف قدره المنيف وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يتركه يوما من الدهر. Berkata Imam Abdullah bin Ali. Sekarang kita masuk kepada perbahasan fasal pertama, yaitu membahaskan tentang dorongan yang
ataupun dorongan bisikan yang ada di dalam hati seorang hamba, yang perlu dijaga, yang perlu dijaga, perlu dikekalkan, perlu diperkuatkan. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, "I'lam," ketahui, bagi setiap yang mengambil pedoman daripada perkataan, didikan daripada perkataan, "I'lam anna awwala tariqi ba'ithun qawiyun." Ketahuilah olehmu bahwasanya awal perjalanan seorang salih, seorang hamba, adalah dorongan hati yang kuat yang dilemparkan ataupun yang diletak di dalam hati seorang hamba. Pertama sekali bagi seorang salik di dalam perjalanan menuju kepada Allah, pertama sekali bagi seorang hamba di dalam berperjalanan menuju kepada Allah, yang mendorongnya untuk berjalan menuju kepada Allah ataupun mencari Allah, beribadah, menuntut ilmu, ialah sebuah dorongan, kata Imam Abdullah bin Al-Lahad. Itu sebuah dorongan, yaitu dorongan hati yang dicampakkan oleh Allah, dilemparkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Dorongan hati ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, ianya adalah dorongan hati yang menggelisahkan dan menjadikan seorang hamba tadi berasa cemas, yang menjadikan ia cemas dan yang menggalakkan ia atas menghadap kepada Allah dan kehidupan hari akhir. Ini yang kita sebutkan tentang dorongan tadi, yaitu sebuah perasaan. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika awal perjalanan seorang hamba, permulaan dia berjalan menuju kepada Allah, ada satu sebab, satu perasaan yang dicampakkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Apa dia? Perasaan yang menggelisahkan hati seorang hamba tadi, yang menjadikan seorang hamba tadi cemas. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fa'amman, dikatakan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramah. Ketika mana Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, ini orang yang belum sedar, maksudnya dia sedang lalai, fi ghaflah, di dalam keadaan lalai. Allah berikan nikmat kepadanya sehat, berikan nikmat kepadanya kedudukan, jawatan, rupa yang handsome, cantik, Masya Allah. Kemudian apa? Kemudian pengaruh yang kuat, kemudian harta yang banyak. Ketika itu sama ada dia fi ghaflatin, dalam keadaan kelalaian, ataupun dia berada dalam keadaan disebutkan Allah sedang muliakan dia, kemudian dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Aku punya kedudukan, aku punya pangkat, aku punya harta. Ini perkataan. Fayaqulu rabbi akramah. Dia anggap bahawa dia itu mulia. Tapi fa'amma, Allah berfirman, iza mabtalahu rabbuhu, ketika mana Allah menurunkan kepadanya bala, Allah menurunkan kepadanya sebuah ujian. Dan ujian itu pasti merisaukan hati. Ujian pasti dengan ketakutan, ujian pasti dengan kesedihan. Sama ada faqdul ahibbah, hilangnya orang yang dicintai, dia meninggal, istri meninggal. Ada tu tak, bukan istri, baru tunang meninggal. Ada tu girlfriend meninggal, ataupun boyfriend meninggal. Oh sudah, dia cemas, takut. Perasaan sebegini adalah permulaan perjalanan seorang hamba yang Allah campakkan di dalam hati. Itu perasaan cemas, gelisah. Ada tu tak, tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Selalunya dia gembira dengan kawan-kawan, pagi di kerja, malam Melaka Raya misalnya. Contoh. Pagi kerja, malam Melaka Raya, tiba-tiba satu hari malam Jumaat nak pergi Melaka Raya, dia patah balik. Lalu tepi masjid Kampung Ulu pula. Ya Allah, orang tengah baca bersaji. Dia pun fikir, bila lah nak duduk dengan kumpulan macam ni. Kemudian pun dia kata, tak masuk dulu, dia balik rumah. Duduk di rumah, termenung. Sejak hari-hari itu dia termenung saja. Artinya sudah Allah campakkan dorongan di dalam hati, perasaan. Ini setiap orang, setiap hamba, saya ataupun semua para pendengar, setiap daripada para manusia, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan ini diakui oleh setiap para ahli tasawuf. Ini tangga pertama, panggilan ilahiyah yang dicampakkan di dalam hati. Dorongan ini yang perlu diperhatikan dan perlu dilihat. Jika ada dalam hati seorang hamba, sudah dia risau, dia gelisah.
Ada tu dia hilang punca. Gelisah, takut saja tapi nak buat apa dia pun tak tahu. Ada tu dia gelisah, takut, dia cari Allah. Ada itu dia gelisah, dia takut, dia cemas, dia pergi cari perkara yang melupakan kecemasan. Itu kita akan bahas. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Anna awwal at-tariqi ba'ithun qawiyyun yuksafu fi qalbi al-'abdi, yudhijuhu wa yuqliquhu wa yahuthuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah." Perasaan ini sentiasa, dia katakan, iaitu perasaan ini yahuthuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah. Dia katakan bahawasanya ini perasaan cemas, perasaan gelisah, ianya adalah perasaan yang menggalakkan seseorang, memanggil seseorang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan apa? Khauf wal faqr, dikatakan ketakutan. Takutan apa-apa sahaja ketakutan yang ada, dia pun takut. Kemudian apa? Faqdil amwal, hilang harta. Dikatakan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa ketakutan, dengan diangkat harta. Wa basyiris sabirin. Allah sabar, berita gembira buat orang-orang yang bersabar. Dia kata, kami Allah menguji setiap hamba-hamba kami dengan ketakutan, dengan kehilangan harta, dengan kehilangan orang-orang yang tercinta. Waktu itu dia sudah tak ada lain dah dalam hatinya. Dia kata apa? Dia hanya mencari Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah. Kerana hilang punca dalam kehidupan. Perasaan ini menyebabkan dia hilang bergantung harap kepada seorang hamba atau kepada hamba yang lain. Maka dia berharap kepada pencipta, kepada hamba, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan. Kemudian disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala anhu, wa daril akhirah wa 'ala al-i'rad 'anid dunya wa amma al-khalqu mashghulun bihi min 'imaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahwatiha wal ightira'i bi zakharih. Dan juga dengan perasaan ini menyebabkan dia berpaling dari dunia yang dia sedang menikmati, sedang dia lalai dengan dunia tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah merupakan kehidupan dunia melainkan sebuah keseronokan yang menipu seseorang. Maka perasaan sebegini yang dicampakkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba dengan apa sahaja sebab yang dilalui oleh seorang hamba dalam kehidupan tadi. Yang penting ada perasaan ini, menyebabkan dia bersendirian, berfikir ingin kembali kepada Allah, bahkan meninggalkan dunia. Wa 'alal i'radi 'anid dunya. Waktu dicampakkan perasaan ini, dia akan berpaling seketika daripada dunia. Berpaling seketika daripada apa yang sedang disibukkan, apa yang sedang makhluk-makhluk sibuk dengannya. Wa amma al-khalqu mashghulun bihi min imaratiha. Sibuk dengan untuk mengimarahkan, menghimpunkan kekayaan dunia tadi, menikmati dan berseronok-seronok dengan nikmat-nikmat dunia tadi, dan tertipu dengan keseronokan dunia. Ketika perasaan ini muncul dalam hati seorang hamba, menjadikan dia berfikir sejenak, dia ingin kembali kepada Allah. Ini perasaan, belum dia kembali lagi, tapi perasaan. Dan dia berpaling seketika daripada melihat keseronokan dunia. Dia berhenti seketika, dia kata apa? Ngaruh ini, apa yang ada? Akhirnya dia cakap, harta ini sampai bila? Dia pun tertanya-tanya dalam hati. Apa nama maksiat ini sampai bila nak buat begini? Dia tertanya-tanya sendiri dalam hati. Ini yang dipanggil dengan ba'ithun qawiyyun, iaitu dorongan hati yang kuat yang muncul. Dorongan hati ini boleh menyebabkan satu orang ingin kembali kepada Allah dan berpaling daripada dunia dan apa yang sedang disibukkan kepada hamba-hamba yang lain. Orang tengah sibuk dengan layang-layang tepi pantai, dia pun tak pandang layang-layang itu, contoh. Ataupun orang tengah sibuk dengan apa perkara-perkara maksiat viral berjoget ramai-ramai, dia pun tak pandang. Orang tengah sibuk dengan apa mencari kemewahan, dia tak pandang seketika. Dorongan seperti ini yang perlu diperhatikan. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa hadzal ba'itsu min junudillahil batinah. Dorongan ini merupakan salah satu daripada tentera Allah yang batin, yang tersembunyi. Beruntung bagi mereka yang mempunyai dorongan seperti ini.
Biar dia tahu ketika mana dia membaca perkataan Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia tahu dorongan kalaupun ada perasaan seperti ini perlu dihargai oleh seorang hamba, perlu dijaga. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa hadzal ba'itsu min junudillahil batin. Perasaan dan dorongan seperti ini merupakan tentera Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tentera Allah Subhanahu wa taala yang batin, yang tersembunyi. Tentera yang menyelamatkan, bukan tentera yang menghancurkan. Wa huwa min nafahatil inayati wa a'lamil hidayah. Dan ianya merupakan hembusan-hembusan inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, sebagai tanda Allah sedang peduli terhadap hamba. Allah sedang peduli terhadap hamba. Maka jangan aneh kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan di dalam hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan fabtalah." Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Allah akan uji seorang hamba. Ujian yang dia alami dalam hidupnya. Dia katakan, dengan ketakutan yang ada. Dahulu dia tak rasa takut pun, dia rasa orang yang takut pada dia, sekarang dia pula rasa takut. Kemudian apa? Dengan kehilangan orang yang dicintai olehnya. Hilang anak, hilang isteri, hilang suami. Salah. Kemudian apa? Kemudian hilang harta, hilang kedudukan, hilang kehormatan. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya merupakan junudillahil batinah, yaitu tentera Allah yang tersembunyi. Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang hamba mempunyai dorongan seperti ini, ketahuilah bahawa dia sedang berada di dalam bentangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun bentangan selendang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min nafahatil inayah. Dorongan ini merupakan hembusan-hembusan inayah, yaitu pertolongan Allah, tanda Allah peduli terhadap hamba-Nya. Dan dia lalai, lihat orang di luar sana sedang lalai tapi tak pernah diberikan dorongan oleh Allah dalam hatinya, tak pernah dicampakkan perasaan ingin kembali kepada Allah, dan mereka tertipu oleh dunia yang ada di sekeliling mereka, kedudukan yang ada, kemuliaan yang ada, harta yang ada. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sehingga menipu diri mereka bertahun-tahun, 10, 20, 30 tahun, 40, ada 60 tahun masih berada dalam keadaan yang sama, takut yang sama. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika satu orang kedudukannya tinggi, diberikan perasaan seperti ini tanda Allah sedang cinta. Dulu sedang berseronok dengan maksiat, setiap hari pagi petang siang malam maksiat, tiba-tiba ada perasaan ini dalam hati. Nafahatil inayah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini hembusan-hembusan inayah. Allah sedang memperhatikan engkau. Min nafahatil inayah wa a'lamil hidayah. Dan ini adalah tanda-tanda hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terpancar di dalam hati seorang hamba. Yaitu ini permulaan hidayah. Ini permulaan hidayah, a'lamil hidayah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, dan ianya adalah tanda-tanda Allah sedang memberikan hidayah kepada seorang hamba. Sama ada dia sedar ataupun tidak. Ianya adalah nafahatul inayah, tanda kepedulian Allah kepada seorang hamba, dan ianya adalah permulaan hidayah bagi seorang hamba. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, wa katsiran ma yuftahu bihi 'ala al-'abdi inda at-takhwif wa at-targhib wa at-tashwik wa inda an-nadhar ila ahli Allah taala wan nadhar minhum wa qad yaqa'u biduni sabab. Perasaan seperti ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, kebanyakan daripada perasaan seperti ini adalah yang membukakan hati seorang hamba dengan perasaan tadi. Dengan perasaan risau, cemas, gelisah tadi, yang merupakan nafahatul inayah, hembusan inayah daripada Allah, hidayah daripada Allah tadi, permulaan hidayah. Perkara ini adalah perkara yang paling banyak seorang hamba diberikan futuh kepadanya. Itu ma yuftahu bihi 'alal 'abdi inda takhfif. Allah membukakan hati seorang hamba dengan perasaan tadi, dorongan tadi. Ketika mana dia berasa takut. Dengannya ketika atas hamba, ketika mana takhwif, ketika mana dia takut, terancam, dia rasa takut, terancam, ada perkara yang menakutkan dia,
Ada orang ubut dia, ada orang ingin apa-apakan dia pun takut. Terancam dengan kedudukan dia dan sebagainya. Diancam oleh beberapa pihak. Maka ketakutan ini banyak menyebabkan satu orang hamba tadi sedang. Dia risau, sakit, dia sakit. Kemudian doktor kata, kau ni 3 bulan lagi ni. Takut dia. Takhwif sudah ada, al-khawf. Apa dia buat? Dengan perasaan ini, cemas ini, dia buat apa nak buat ni 3 bulan ni, apa nak buat ni. Akhirnya orang kata, kau nampak sejadah, ambil tasbih, pergi solat, zikir. Dia pun sudah ibadah. Berani. Semakin tenang, hal, mustajir. Ketika itu dibukakan pintu ibadah kepada seorang hamba. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Ali. Wat-targhibi wat-tashwiq. Juga perasaan ini mendorong kepada targhib, yaitu dorongan atau keinginan untuk berbuat kebaikan kepada ibadah. Bosan tentang melakukan maksiat, dia pun apa-apa kata cuba untuk ibadat pula. Tengok orang solat tarawih, selalu solat tarawih dia 2 rakaat, orang 8 dia 2. Contoh. Jadi Ramadan kali ini ada dorongan dalam hati. Allah campakkan perasaan dia. Dia pun kata apa? Kali ini nak cuba 20 rakaat. Oh, Masya-Allah ini. Dengan dorongan tadi. Ini contoh yang terdekat, targhib. Iaitu galakan di dalam hati dia merasa diberikan galakan untuk beribadah. Semakin dia mau, semakin dia mau, semakin dia mau. Ini yang dimaksudkan dengan targhib. Wa tashwiq. Juga di antara bentuk dorongan ini adalah tashwiq, yaitu perasaan rindu. Kerinduan untuk melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini tashwiq. Syauq, rindu. Kata dulu, kalau kecil-kecil dulu selalu mengaji lepas maghrib, kemudian solat berjemaah di masjid, kemudian sudah meninggal ibu, sudah meninggal ayah, sudah besar, dia lalai dengan dulu. Kemudian dia terbenam sejenak, dia rindu pada keadaan dia dekat dengan Allah. Ini juga berlaku kepada para pelajar-pelajar agama. Dulu sekolah agama dulu, kemudian masuk universiti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia rindu pada keadaan awal. Ini yang dimaksudkan dengan tashwiq. Allah campakkan sebuah dorongan yang berbentuk syauq, tashwiq. Jadi dorongan seperti ini, al-khawf wat-targhib wat-tashwiq, takut, kemudian galakan untuk ibadah, rasa semangat untuk beribadah, kemudian rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan luar biasa. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang berlaku. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, ini pembuktian bahawa Allah sedang merindukan hamba. Dia katakan di dalam Al-Quran, "Udhkuruni adhkurukum." Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Satu orang hamba ketika mana dia mengingati Allah, artinya Allah sedang mengingati. Allah mengingati. Udhkuruni adhkurukum. Dia berzikir kepada Allah, artinya dia sedang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula kalau dia rindukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashwiq. Jarang berlaku, tapi kalau ada, luar biasa di dalam hati seorang. Rindu untuk menangis takut kepada Allah, rindu untuk bersujud kepada Allah, rindu untuk membacakan Al-Quran, kalamullah, rindu untuk merasa lazat beribadah. Ini perkara yang jarang berlaku, namun kalau ada, ianya perkara yang luar biasa. Bahkan merupakan pembukaan oleh Allah kepada seorang hamba untuk semakin dekat dan semakin dekat. Juga berlaku juga dorongan ini dengan apa? Wa indan nazari ila ahlillah. Ketika satu orang melihat kepada ahlillah, itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di dalam ta'liqat disebutkan, dan dalam ta'liqat iaitu nota kaki ini daripada perkataan Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri, iaitu maka dia melihat kepada mereka dengan bahawasanya dia melihat dengan niat yang jujur, tulus dan akidah yang sempurna. Akidah yang sempurna ini i'tiqad. I'tiqad yang sempurna kepada para wali min awliya'illah. Dia melihat kepada para wali min awliya'illah dengan jujur, bukan dengan ainul istihqar, bukan dengan pandangan merendahkan. Ada orang dia pandang, tapi kacamata kita berbeza. Disebutkan oleh para ulama tasawuf, al-madad ala qadri al-mashhad. Pemberian kerohanian
atau pemberian ilahiyah itu bergantung kepada kadar pandangan seorang hamba. Begitu juga kadar manfaat seorang murid kepada guru, kadar pandangan dia kepada guru tadi. Kita pandangan semua sama, pakai spek sama saja. Apa yang membezakan? Spek tadi warna hitam ke kuning ke putih ke, ini yang membezakan. Itu disebutkan pandang kepada para wali min awliyaillah, pandang kepada ahli, menimbulkan dorongan di dalam hati untuk dekat kepada Allah. Pandang kepada para solihin mempunyai kesan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Ada orang kata ini mengarut. Allah sebut dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim, tanda orang-orang yang taat kepada Allah ketika dilihat wajah mereka, diketahui bahawa mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah min athari sujud, bahawa dia adalah orang yang banyak bersujud kepada Allah. Disebutkan dengan lafaz simahum, iaitu alamat mereka, alamat para solehin. Wajah mereka sahaja diketahui. Idza ru'u yushharu zikrullah. Al-Imam Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia menyebutkan murid kepada Imam Abdullah bin Al-Baghdad, kalau lihat kepada para wali min awliyaillah, para ahlillah, idza ru'u yushharu zikrullah, kalau lihat kita pun terus berzikir kepada Allah. Ini kelebihan memandang kepada orang soleh. Dan ramai juga mereka yang mendapatkan dorongan yang kuat, bahkan mendapatkan futuh di dalam kehidupan, rubah kehidupannya ketika mana melihat kepada orang soleh, lihat kepada kehidupan orang soleh. Jadi jangan main-main dengan orang soleh, punya taksir yang luar biasa. Idza ru'u yushharu dzikrullah. Begitu juga para sahabat. Para sahabat kalau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang himmahnya. Pergi kepada Rasulullah, hilang semangat beribadah, dia cari Rasulullah, tengok Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang mana setiap hari dia itu, lalu dia tengok Rasulullah, dia balik. Lalu tengok Rasulullah, dia sudah kekal. Tapi kalau tidak lihat Rasulullah, habis. Hilang pedoman hidup. Satu hari dia tanya kepada Rasulullah. Dia setiap hari dia keluar, dia tengok Rasulullah. Dah dia balik. Tenang hati dia. Ini Nabi, ataupun kita panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan tentang ahlillah, ini pewaris para nabi. Bukti yang ada di dalam perbahasan ini ialah para sahabat. Salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kerjanya tengok Rasulullah. Satu kali sudah dia tengok Rasulullah, dah dia balik. Satu hari terfikir dalam hati. Dorongan tadi menyebabkan dia berfikir. Ini yang dimaksudkan dengan dorongan. Boleh dikiaskan dengan kisah ini. Kita tanya-tanya, kalau sekarang setiap hari aku boleh tengok Rasulullah, setiap hari aku boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nanti dalam syurga nanti, kalau tak ada Rasulullah, bagaimana kata? Kalau nanti berlaku apa-apa di akhirat ini, dunia ini, dia dah tak fikir mati, dia fikir dunia sekarang dengan Rasulullah. Kerana banyak sekali daripada para kekasih yang sedang bersama dengan kekasihnya, dia lupa dengan perkara yang akan terjadi di dalam kehidupan. Begini keadaan para sahabat. Jadi sahabat tadi dia setiap hari tengok Rasulullah, dia tak pernah terfikir Rasulullah akan wafat, dan dia pun tak akan terfikir dia akan berpisah jasad dengan Rasulullah. Tapi dia terfikir apa? Hidup ini ada dua jenis kehidupan, iaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau di dunia dia boleh tengok setiap hari Rasulullah, dia terfikir dalam hati. Tapi di akhirat bagaimana? Sudah. Ini perkara menggelisahkan dia, berusingkan kehidupan. Sampai-sampai dia terpaksa pergi kepada Rasulullah dan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap hari di dunia ini aku mampu untuk melihatmu, wahai Rasulullah. Tapi di akhirat nanti bagaimana? Engkau sudah tentu, wahai Rasulullah, engkau mempunyai maqam yang tertinggi, maqam mahmud, maqam yang tertinggi. Sudah tentu di syurga yang tertinggi, tapi aku bagaimana? Katanya. Kalau masuk syurga pun belum tentu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Beberapa para sahabat lagi takut kalau tidak dapat melihat Rasulullah. Itu kerana penglihatan ini menenangkan. Melihat Rasulullah menenangkan, aman. Bersama Rasulullah aman. Begitu diumpamakan. Di beberapa para sahabat sampai tanya kepada Rasulullah,
Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, di akhirat nanti bagaimana kami ingin ketemu dengan baginda? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa kalian akan menemukan aku di akhirat kelak, di mahsyar. Katanya kalau kami tak jumpa bagaimana? Indal mizan, ketika mana di timbangan. Kalau kami tak jumpa bagaimana? Soalan-soalan ini ditanya semata-mata untuk memastikan kewujudan Rasulullah agar dilihat dan menimbulkan ketenangan hati di dalam hati para sahabat. Begitu yang dimaksudkan dengan melihat kepada ahlillah. Kita lihat kepada ahlillah, kita rasa aman. Kerana apa? Kita berada di dalam bersama dengan orang yang dengannya dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Kewujudan para salihin, ulama ialah perkara yang istimewa bagi sebuah masyarakat. Kalau tempat kita ada para asatizah, ada ustaz, ada tok guru, ini tanda kita berada dalam keadaan selamat. Siapa lagi yang ingin bangun malam menangis beribadah kepada Allah kalau bukan mereka? Jadi kerana itu kewujudan mereka adalah rahmat daripada Allah. Melihat kepada mereka boleh merubah keadaan seseorang kadang-kadang. Kerana para wali min awliyaillah cukup dengan melihat mereka hati menjadi tenang. Idza ru'u yushharu dzikrullah. Berubah keadaan. Ada orang dia selalu buat maksiat. Jangan kata maksiat. Saya mengajar di masjid surau kita ni biasa-biasa saja, bukan ahlillah, bukan apa. Apa nama? Bolehlah adalah, bukan ahlillah. Kalau kita duduk dengan jemaah setelah habis kuliah, duduk dengan jemaah, ada yang hisap rokok tapi tak berani hisap rokok depan kita. Kadang Ustaz kejap dia beri. Kenapa? Tak pernah sini, tak boleh dekat sini, tak boleh. Kenapa tak boleh dekat sini? Boleh saja kan. Kita pun tak ada masalah. Tapi kerana apa? Dia tahu bahawa duduk dengan para asatizah, ulama, duduk dengan ahlillah, dia takkan berani untuk melakukan perkara yang mungkar. Kerana itu disebutkan kadang-kadang dorongan ini wujud dengan melihat kepada ahlillah. Jadi jangan aneh. Pada wali, sudah ini perbahasan apa dia pun pening. Maksud daripada pengarang radhiyallahu taala anhu, kadang-kadang dengan melihat kepada ahlillah juga mendapatkan dorongan. Kemudian wan nadhari minhum, lebih luas, lebih berharga, mendapat penglihatan daripada mereka para wali min auliyaillah. Nazar dipanggil nazarah, pandangan khusus. Kita kalau melihat kepada guru, berbangga dengan guru, itu perkara biasa. Tapi kalau kita berada di dalam hati guru, ini luar biasa. Dalam perhatian guru. Jadi kalau kita hadir bersama dengan para ulama sering pandang kepada kita, oh jangan takut, tak datang lagi dia kata. Ini perkara istimewa dipandang oleh para guru. Kerana mereka tidak akan memandang dengan pandangan yang buruk. Mereka pasti akan memandang dengan pandangan doa, nazar daripada para ahlillah. Wan nadhari minhum wa qad yaqa'u biduni sebab. Kadang-kadang juga dorongan hati ini muncul dengan tanpa ada sebab. Tak diuji, tak takut, tak sedih, tak duduk dengan ahlillah, tak dapat pandangan ahlillah, tak tahu sebab apa, tapi muncul dorongan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit lagi, dikatakan bahawa wa ta'arrudu linafahat wa ta'arrudu linafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intidhar wal irtiqab biduni ta'arrudi wa luzumil babi humqun wa ghabawatun. Kata Imam Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu taala anhu, dan menghadapkan diri untuk mendapatkan segala nafahat, yaitu mengejar nafahat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, anugerah rohaniyah yang ada. Anugerah rohaniyah ini berkenaan dengan batiniyah. Kita tak cerita tentang orang dapat kereta. Hari ini beza, tiba-tiba orang bagi dia Alza misalnya. Contoh. Ini perkara dunia. Kita cerita tentang perkara nafahatul ilahiyah. Pemberian-pemberian ilahi yang berbentuk rohani. Bagaimana? Kita hadir di majlis ilmu, kita kalau hadir kita semakin bersemangat untuk beribadah. Ini maksudnya pemberian rohani. Kita berzikir, istighfar, kita lazat beribadah dan kita sayang untuk tinggalkan amalan tadi. Ini yang dinamakan dengan pemberian ilahiyah, pemberian rohaniyah yang dimaksudkan di dalam perbahasan ini. Wa ta'arrudu linafahat, yaitu menghadapkan diri, berusaha untuk mendapatkan segala anugerah-anugerah kerohanian. Ini adalah perkara yang diperintahkan, ma'murun bihi. Perkara yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Wa muraghabun fihi, dan
ianya adalah perkara yang dianjurkan oleh syarak, mengejar dapatan rohani. Mengejar dapatan rohani. Katanya apa? Fihi wal intidaru wal irtiqabu biduni ta'arrud. Dikatakan oleh pengarang radhiyallahu taala, sedangkan menunggu dan mengharapkan tanpa berjuang, berusaha menghadapkan diri dan melazimi pintu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kebodohan dan kedunguan, kata pengarang radhiyallahu taala. Yaitu mencari dan berusaha untuk dapatkan dorongan ini. Ini perkara yang diperintahkan oleh syariat. Ada orang yang tunggu saja. Tunggu belum tentu dapat. Kerana itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan tunggu sahaja ataupun dia tunggu sahaja, harapkan moga-moga nanti adalah hidayahnya dalam hidup aku. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ianya sebuah kebodohan dan kedunguan. Orang cakap bila nak berubah? Entahlah bila nak berubah. Tak ada rasa lagi dalam hati nak pergi masjid ke, nak pergi surau ke, nak hadir menuntut ilmu ke. Dia kata, saya tengah tunggu panggilan, kata. Kalau ada nanti saya adalah, katanya begitu. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang begini bodoh, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tunggu. Kerana apa? Boleh jadi dia tertipu dengan waktu tempoh dia menunggu tadi. Kerana ajal. Ini wa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Kalau datang sudah ajal seorang hamba, tidak akan didahulukan satu saat pun, tak akan dilambatkan satu saat pun. Datang sudah. Maka kerana itu disebutkan ianya adalah sebuah kebodohan dan kedunguan. Humkul wa wabawatu. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda? Katanya apa? Betapa tidak? Betapa tidaknya, maksudnya betapa tidak bahawasanya mengejar dorongan ini, mencari dorongan ini, berusaha mendapatkan dorongan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Betapa tidak bahawa mereka yang menunggu dengan tanpa berusaha mendapatkan perasaan ini dan dorongan ini adalah golongan yang bodoh. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, bukankah Rasulullah SAW bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafa'a. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun Rabb kalian pada setiap masa yang tertentu, fi ayyami dahrikum, pada setiap hari-hari kalian, nafahat. Allah menurunkan nafahat, anugerah-anugerah ilahiyah. Kata Nabi SAW, ala fata'arradu laha. Maka ketahuilah, maka berusahalah, hadapkanlah diri kalian kepada curahan nafahat ini, pemberian ini. Apa dia? Banyak daripada waktu yang ada. Setiap waktu disabdakan oleh Rasulullah SAW punya kelebihan tertentu. Contohnya, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum daripada subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada waktu yang boleh memberi kita perkara yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi sudah sabdakan. Kemudian solat subuh berjemaah disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shalla isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah berdiri bangun separuh daripada malamnya. Wa man shalla subha jama'atan. Barang siapa yang solat subuh fajar secara jemaah, faka'annama qama laila kullah. Maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepenuh daripada malamnya. Seolah-olah tak tidur. Ini dipanggil nafahat. Waktu-waktu khusus yang disabdakan oleh Rasulullah. Setiap waktu, setiap saat, ini rahmat Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan, ada pengkhususan, ada perkara yang menyebabkan berubah kehidupan. Allah berfirman di dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahawasanya di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sepertiga kepada langit dunia, ila sama'id dunia. Kemudian apa? Kemudian wa munadi, Allah memanggil hambanya, hal min mustaghfir, apa ada orang yang sedang beristighfar sepertiga malam. Hal min taibin, apa ada orang yang sedang bertaubat. Kemudian apa? Hal min talabil hajah, apa ada orang yang sedang mempunyai hajat.
fa uniluhul matalib wa bidu'ai astajib. Maka segala permintaannya aku akan kabulkan, doanya aku akan kabulkan, taubatnya aku akan terima, istighfarnya aku akan terima. Bila seperti gemalang, Allah sudah tetapkan waktu. Ini yang dipanggil nafahat, yaitu pada setiap waktu-waktu di dalam tahun, di dalam kehidupan kita ada nafahatillah, pemberian ilahi. Rasulullah SAW bersabda, ala fata'arradu laha, maka dengan itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan curahan nafahat pemberian ilahiyah ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Dan insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung pada perkataan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, wa man akramahu Allah bihadzal ba'its syarif falya'rif qadrahul munif. Barang siapa yang Allah muliakannya dengan dorongan yang mulia ini, maka hendaklah dia mengenal kadar dorongan kemuliaan, dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dia ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perhimpunan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dosa setiap mereka-mereka yang mempunyai hak terhadap kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Kau pandang kepada kami dengan pandangan azab dan kemurkaan daripada-Mu. Ya Allah, tukar keadaan kami daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, ya Allah, yang berhajat di kalangan kami pada waktu ini, kabulkan hajat-hajat mereka. Ya Allah, yang susah di kalangan kami, senangkan urusan mereka. Ya Allah, yang sakit di kalangan kami, berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang bersedih di kalangan kami, berikan kegembiraan di dalam hati mereka. Ya Allah, yang sempit rezeki di kalangan kami, luaskan rezeki dan berikan rezeki yang mencurah-curah kepada mereka. Ya Allah, dengan penuh keberkatan daripada-Mu. Wahai Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandang kepada kami dengan pandangan kecintaan-Mu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan Kau harapkan kebaikan yang banyak yang ada pada-Mu, dengan keburukan yang banyak yang ada pada kami. Ya Allah, ya Allah, ma'awil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah, ubah keadaan kami dan anak-anak kami, zuriat-zuriat kami, seluruh penduduk di penempatan kami, daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami kecintaan yang mendalam terhadap-Mu dan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di dalam hati kami tanamkan rasa kecintaan yang mendalam kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami taufik untuk sentiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan setiap yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini. Ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, ke semua yang membantu kami. Ya Allah, jadikan kami semua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungi kami daripada menjadi golongan-golongan yang mengguris hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, lidah kami basahkan dengan zikrullah kepada-Mu dan selawat ke atas baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, muliakan mata-mata setiap daripada kalangan kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini. Ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, seluruh daripada mereka yang mengambil ilmu dengan kami, muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, mata kami jangan Kau haramkan daripada melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak kami keluar daripada bulan Rabiul Awal ini melainkan Engkau telah muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lidah kami jangan Kau haramkan daripada menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada akhir hayat kami ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Bangkitkan setiap daripada kalangan kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, mereka yang menyakiti kami, yang menzalimi kami, yang menginginkan kejatuhan kepada kami ya Allah. Bangkitkan kami semua di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji yang penuh dengan kemegahan dan kebesaran, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.